Assalamualaikum. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap semua ceria, sihat di samping keluarga saya. Bersua kembali bersama Cikgu Badara dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Masih lagi tema 7, indahnya warisan kita. Jom kita belajar bersama Cikgu. Baiklah, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6 unit 20, iaitu warisan berharga. Tajuk kita pada hari ini, menghayati karya sastra, buku teks halaman 116. Jadi, cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks halaman 16. Okey, jom kita lihat dahulu standard kandungan. Seperti biasalah, kita akan lihat standard kandungan terlebih dahulu. Apakah standard kandungan kita pada pagi ini? Standard kandungan kita pada pagi ini 2.4, membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respon dengan betul. Okey, itu standard kandungan kita pada pagi ini. Manakala standard pembelajaran kita. Standard pembelajaran kita pada pagi ini 2.4.1, membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Jadi ingat ya, kita nak belajar mencari maklumat yang tersurat dan juga tersirat. Okey. Baiklah, seperti biasa kita mesti lihat dahulu objektif kita. Apakah objektif kita pada pagi ini? Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Untuk membuat ulasan dengan betul. Jadi, kriteria kejayaan murid mestilah berkaitan dengan membina ulasan. Kita lihat apakah kriteria kita pada hari ini. Kriteria kejayaan kita pada hari ini iaitu murid dianggap berjaya apabila dapat membuat ulasan tentang cerita tukang kayu dan tukang besi. Membuat ulasan cerita tentang tukang kayu dan juga tukang besi. Okay. Baiklah, seperti sedia kala, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu tunjukkan dahulu apakah aktiviti kita pada hari ini. Apa yang perlu anak-anak semua buat untuk pembelajaran kita pada pagi ini. Okay, kita lihat aktiviti kita ya. Yang pertama, sediakan dahululah buku teks halaman 116, buku tulis dan juga alat tulis. Aktiviti kita yang pertama, murid membaca dan memahami petikan. Yang kedua, senaraikan maksud tersurat dan tersirat dalam cerita. Dan yang ketiga, aktiviti kamu ialah menulis ulasan. Jadi yang pertama sekali, kamu dikendaki membaca petikan ini berdasarkan halaman 116. Boleh? Jom kita baca bersama-sama cikgu ya. Cikgu harap murid-murid bersedia buku teks halaman 116. Okey, kita baca bersama-sama. Kita baca bahagian atas dahulu. Menghayati karya sastra. Izuni sangat gemar membaca karya sastra seperti cerita rakyat dan puisi. Bagi Izuni, karya sastra dapat berfungsi sebagai bahan hiburan
dan bahan pendidikan yang berkesan. Karya sastra yang bermutu dapat membentuk peribadi dan meningkatkan daya intelek seseorang. Nilai, mesej dan pengajaran yang terkandung dalam karya sastra memberikan kesan kepada minda dan jiwa para pembaca. Okey, jadi maksudnya apabila kita membaca bahasa sastra, kita boleh ambil pengajaran, nilai-nilai yang baik dalam cerita tersebut sebagai panduan hidup kita. Okey? Jadi, pada suatu pagi, Izuni membaca cerita rakyat bertajuk Tukang Kayu dan Tukang Besi. Okey? Jadi, daripada cerita Tukang Kayu dan Tukang Besi ni, kita boleh cari nilai-nilai yang baik. Jom kita baca cerita Tukang Kayu dan Tukang Besi sambil mencari nilai, isi tersurat dan tersirat di dalam tersebut. Okey? Kita lihat perenggan pertama. Okey, kita cari isi tersurat. Yang tersurat ni biasa dah ada dalam petikan. Dah ada dalam petikan tersebut. Yang tersirat memerlukan idea kamu sendiri berdasarkan isi tersurat yang telah kamu cari. Ya? Okey, kita baca perenggan yang pertama. Di sebuah pekan kecil, tinggallah seorang tukang kayu dan seorang tukang besi yang rajin bekerja. Tukang kayu sangat mahir bertukang kayu, manakala tukang besi sangat mahir bertukang besi. Kedua-duanya mampu menghasilkan pelbagai barangan hiasan dan senjata yang amat elok buatannya. Namun, begitu, perniagaan mereka tidak begitu maju. Tukang kayu dan tukang besi berasa amat susah hati. Berdasarkan petikan ini, terdapat satu nilai dalam tu. Isi tersurat yang ada dalam tu. Di manakah agak-agaknya anak murid? Siapa tahu? Siapa boleh bagi? Okey, ini jawapannya. Okey. Iaitu rajin bekerja. Rajin bekerja. Rajin bekerja. Jadi nilai yang baik di sini adalah rajin. Kita perlu rajin. Apabila kita rajin dalam sesuatu bidang, kita akan mahir bidang tersebut. Okey. Jadi nilai yang baik di situ adalah isi tersuratnya rajin. Isi tersuratnya, bila kita rajin, kita akan dapat meningkatkan lagi kemahiran tersebut. Boleh anak-anak? Okey. Itu isi tersurat yang pertama dalam perenggan pertama. Rajin bekerja. Kita lihat pula perenggan yang kedua. Tidak jauh dari tempat tinggal mereka, ada seorang kaya yang baik hati. Orang kaya berasa simpati akan nasib malang yang menimpa tukang kayu yang tukang besi. Beliau bercadang untuk membantu mereka. Pada suatu hari, orang kaya datang berjumpa dengan tukang kayu dan tukang besi. Orang kaya pun memberikan buah fikirannya. Jadi apakah nilai di sini? Perkara yang baik sebagai tauladan kepada kita. Isi tersurat yang ada dalam petikan ini anak-anak. Boleh cari? Ya, bagus. Jawapannya mana? Ya, baik hati. Baik hati. Dia seorang kaya tapi baik hati. Jadi kita apabila kita baik hati, kita perlulah menolong orang. Kita nampak orang susah ke, orang senang ke. Apabila dia memerlukan pertolongan, kita perlu ada perasaan dalam hati ni seorang yang baik untuk menolong orang. Faham tu? Jadi nilai di situ adalah baik hati. Okey.
Nilai di situ adalah baik hati. Isi tersurat di sini adalah baik hati. Yang tersiratnya nanti macam mana? Yang menolong orang yang susah. Okey? Faham tu? Okey, cikgu harap murid-murid faham. Kita lihat penggal yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita lihat penggal yang ketiga. Ramai orang yang tidak tahu tentang hasil kerja kamu. Kedai kamu agak tersorok daripada pandangan orang yang lalu lalang. Saya rasa kamu perlu berpindah ke tempat yang lain, ujar orang kaya. Tukang kayu dan tukang besi kelihatan muram. Mereka tidak mempunyai tempat lain untuk berniaga. Beginilah. Kamu boleh menumpang di kedai saya, kata orang kaya lagi. Tukang kayu dan tukang besi pun bersetuju. Jadi dalam petikan ini terdapat nilai, tersurat nilai yang baik dan tersurat di situ. Di mana ya? Agak-agak kamu dekat mana yang boleh kamu pilih isi tersurat. Perkara yang baik dalam tu. Agak-agaknya yang mana? Okey. Dah dapat? Ini jawapan dia. Berpindah ke tempat lain. Maksudnya kita berpindah ke tempat lain untuk membaiki nasib kita. Okey? Sebab orang kaya tersebut memberitahu kedai tukang kayu dan tukang besi tersebut tak tersorok daripada pandangan orang lalu lalang. Jadi untuk mengubah nasib dia, orang kaya syorkan ataupun cadangkan kepada tukang besi dan tukang kayu supaya berpindah ke tempat lain. Jadi dia mendengar nasihat orang kaya tersebut, lalu mereka berpindah. Apabila kita berpindah, perkara yang baik itu mendapat ilmu yang baru nanti. Okey? Okey, itu isi tersurat, berpindah ke tempat lain. Okey? Seterusnya kita lihat penggal yang terakhir. Selepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju. Saban hari, ramai orang datang untuk membeli barang yang dijual oleh mereka. Tukang kayu dan tukang besi berasa sungguh gembira. Mereka mengucapkan terima kasih kepada orang kaya kerana telah membantu mereka. Apakah isi tersurat yang ada dalam petikan ini? Agak-agak sama tak apa yang kamu dapat dengan cikgu? Okey, ini jawapan cikgu. Ya, mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Maksudnya orang dah tolong kita, kita mengucapkan menghargai jasa orang. Jadi kita mengucapkan terima kasih. Iaitu tukang besi mengucapkan terima kasih kepada orang kaya yang telah membantunya. Jadi terdapat 4 isi tersurat dan juga 4 nilai yang baik dalam cerita sastra yang telah dibaca oleh Izzuddin. Jadi nilai tersebut atau isi tersurat tersebut, cikgu mahu anak-anak semua membina ulasan. Boleh? Okay, sebelum kamu berbina, dengar dulu panduan cikgu. Okey? Okay. Baiklah, sebagai panduan untuk membina ulasan, cikgu mahu murid-murid bersedia dan juga membina kotak di sini seperti yang telah cikgu tunjukkan ini, iaitu 1 isi tersurat dan 1 isi tersirat. Isi tersirat ni idea kamu sendirilah berdasarkan isi tersurat yang telah kamu cari tadi. Okey, biasa untuk membuat ulasan, kita biasanya lah digalakkan membuat 3 penggal, iaitu penggal pertama, pendahuluan, kedua isi, ketiga kesimpulan. Jadi, isi tersurat yang kamu cari tadi tiada di sini, rajin, bekerja dan mahir. Jadi, isi tersiratnya hasil tu berkualiti. Bila kita rajin dan kita mahir, hasil kerja kita bertambah berkualiti. Okey, orang kaya bersimpati akan nasib malang mereka. Maksud di situ suka membantu, suka
membantu. Okey, untuk memudahkan orang lain, membantu untuk menyenangkan lagi orang lain. Isi tersurat yang ketiga pula berpindah ke tempat yang lain. Maksudnya kita mengubah nasib. Mana tahu nasib kita bertambah baik apabila kita berpindah ke tempat yang lain. Maksudnya di sini berhijrahlah, berhijrah. Yang keempat, isi tersurat di situ ialah mengucapkan terima kasih kepada orang apabila orang telah membantu kita. Jadi isi tersuratnya bersyukur dengan bantuan orang. Jadi isi tersuratnya. Jadi murid-murid dikendaki menuliskan ulasan tersebut dalam bentuk perekat. Baiklah, sebagai panduan untuk menulis ulasan yang telah kita bincangkan tadi berdasarkan isi tersurat dan juga isi tersirat, inilah contoh yang cikgu bagi sebagai panduan untuk kamu menulis, ya. Kamu boleh ambil daripada contoh cikgu ataupun kamu boleh cipta sendiri berdasarkan isi tersurat yang telah kita bincangkan tadi, ya. Ulasan perlu ada 3 perenggan. Digalakkan penulis dalam 3 perenggan. 1 perenggan pun boleh. Yang penting mesti ada pendahuluan, mesti ada isi dan juga mesti ada kesimpulan. Ya, pendahuluan, isi dan juga kesimpulan. Ini adalah contoh ulasan lengkap yang telah cikgu buat berdasarkan isi tersurat yang telah kita bincangkan tadi. Berdasarkan petikan cerita sastra, tukang kayu dan tukang besi yang diberikan, terdapat beberapa nilai-nilai yang baik ataupun pengajaran yang boleh kita ikuti. Itu adalah pendahuluan. Pendahuluan bisa kita ambil daripada soalan. Kita masuk kepada isi. Antara nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam petikan, kita perlu bersikap rajin bekerja serta mahir dalam pekerjaan. Ini adalah isi tersurat yang telah kita cari dalam petikan. Agar hasil kerja kita berkualiti. Itu adalah isi tersurat. Seterusnya kita nak sambung ayat, kita gunakan penanda wacana. Seterusnya, kita juga mestilah bersikap baik hati dan suka membantu. Itu adalah isi tersurat. Seperti orang kaya dalam cerita berkenaan bagi meningkatkan ekonomi masyarakat di tempat kita. Maksudnya, itu adalah isi tersurat daripada sikap orang kaya yang membantu. Kita sambung lagi dengan selain itu. Selain itu, kita haruslah sentiasa menerima pendapat orang lain yang mahu membantu kita. Maksudnya kita mendengar pandangan orang supaya berpindah tadi, ya. Dan melakukan perubahan. Maksudnya kita nak berpindah tadi, melakukan perubahan agar kita dapat memajukan diri. Jadi ini adalah isi tersurat. Ini adalah isi tersurat. Dan akhir sekali, kita hendaklah selalu bersyukur. Dengan mengucapkan terima kasih kerana orang yang telah membantu kita. Faham tu? Itu adalah isi daripada isi tersurat dan juga isi tersirat. Kesimpulan ulasan itu, kesimpulannya, sikap menerima pendapat orang lain dan saling membantu perlu dalam memajukan masyarakat dan juga negara kita, negara lain. Faham tu? Itu saja ulasan kita untuk pada kali ini. Sebagai latihan, murid dikendaki membina ulasan berdasarkan isi tersurat dan tersirat yang telah dicari dalam petikan buku teks di halaman 116. Ini contoh yang cikgu bagi. Kamu boleh gunakan idea kamu sendiri dan kamu juga boleh ikut contoh cikgu sebagai panduan.
Okay, cikgu rasa itu saja perkongsian ilmu cikgu pada kali ini. Diharap murid-murid dapat membuat latihan tersebut dalam buku penulisan bahagian B. Sekian sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat manfaat kepada murid-murid supaya anda semua menjadi orang yang berguna kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Jumpa lagi di lain video PDPC cikgu. Assalamualaikum. Bye-bye.